Baik, pada Rabu, umat Islam di seluruh dunia sekali lagi kejutkan dengan insiden membakar Al-Quran oleh seorang individu di luar masjid di Stockholm, Sweden. Kejadian juga berlaku ketika mana umat Islam sedang menyambut Hari Raya Aidiladha dan kelakuan itu mengundang kemarahan umat Islam di serata dunia. Sejak itu, beberapa siri protes oleh masyarakat Islam berlangsung di kedutaan Sweden di beberapa negara termasuk Iran dan Iraq yang memulakan protes pada Jumaat. Tidak hanya dengan itu, isu ini bertambah parah apabila polis Sweden sendiri telah membenarkan kelakuan pelampau tersebut atas alasan hak kebebasan bersuara. Namun persoalannya, sejauh mana hak kebebasan bersuara ingin dijadikan alasan untuk membenarkan kelakuan berunsur kebencian. Bagi membantu kita untuk memahami perkara ini dengan lebih mendalam, bersedia di talian adalah Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam yang merupakan Profesor Pengajian Pertahanan, Keselamatan dan Strategi UPNM. Assalamualaikum, selamat tengah hari Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Ya, Prof. Melihat kepada isu ini, adakah alasan hak kebebasan bersuara itu adalah wajar bagi kerajaan Sweden membenarkan kelakuan sebegitu walaupun ini bukanlah kejadian seumpamanya yang berlaku pertama kali, perkara ini juga pernah berlaku sebelum ini. Jadi, adakah kewajaran itu perlu diberikan sekali lagi? Ya. Pertama sekali kita harus lihat inilah masalah apa yang dipanggil nilai yang dipopularkan oleh Barat. Yang mana Barat ini menegakkan sesuatu di atas nama kebebasan, hak asasi. Dan hak asasi yang cuba dibawa tidak berlandaskan kepada agama ataupun wahyu, itu yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Barat dan juga seluruh dunia pada hari ini. Sebab itu kita dalam Islam dan juga secara umumnya di seluruh dunia, sebenarnya kebebasan apa sahaja yang dilakukan atas nama hak asasi ataupun kebebasan individu, kebebasan bersuara atau kebebasan apa sahaja, mestilah ada landas Al-Quran dan juga sunnah ataupun agama sebagai asas. Jadi kalau kita lihat rata-rata masyarakat di dunia ini, kalau mereka berlandaskan kepada ajaran agama masing-masing, pastinya tidak akan boleh sama sekali menyerang ataupun melakukan tindakan yang bersifat provokatif, merosakkan, menghina, apatah lagi menjijikkan ataupun memalukan agama lain. Jadi contohnya apa yang berlaku pada hari ini, yang dilakukan di Sweden itu adalah membakar Al-Quran, yang mana ianya dibenarkan dalam undang-undang Sweden di bawah apa yang dipanggil sebagai human right law ataupun freedom of expression law. Tetapi adakah kita ataupun bagi umat Islam ataupun contohnya masyarakat mungkin Hindu ataupun Kristian ataupun Buddha membenarkan untuk membakar kitab dan juga maknanya kitab suci agama-agama lain? Itu tidak boleh dan tidak pastinya tidak akan berlaku. Tetapi bagi kita lihat apabila undang-undang sekular digunakan sepenuhnya tidak lagi berlandaskan kepada agama, maka undang-undang akan membolehkan apa sahaja tindakan. Jadi sebab itu kita lihat di Barat contohnya, mereka boleh memakai t-shirt yang bertulis Jesus is gay, ataupun memakai apa sahaja tanda-tanda lambang yang memburukkan agama masing-masing ataupun agama orang lain, dan itu dibenarkan kerana ianya adalah selaras dengan undang-undang. Dan undang-undang yang dibangunkan sama sekali tidak mengambil kira elemen-elemen agama. Dan inilah kita lihat masalah yang berlaku di Barat hari ini, sebab rata-rata mereka menggunakan ianya untuk kepentingan peribadi ataupun menggunakan ianya untuk kepentingan politik, menggunakannya untuk kepentingan ekonomi dan sebagainya. Dan kita dapat lihat juga satu lagi aspek perkara ini dilakukan, pembakaran Quran itu dilakukan oleh seorang pelarian daripada Iraq yang bernama Salman Momika. Dan kita harus faham sebenarnya ada satu lagi elemen yang sering digunakan oleh pelarian-pelarian politik ataupun mereka-mereka yang memohon suaka di seluruh dunia, iaitu dengan memburukkan negara asal mereka ataupun memburukkan agama asal mereka, dan juga cuba menunjukkan kepada dunia bahawa mereka itu ataupun negara yang mereka ingin mendapatkan perlindungan itu, bahawa dia ataupun individu tersebut sedang mengalami tekanan, sedang mengalami ancaman dan juga nyawa mereka itu dalam bahaya. Dan ini telah cuba dibawa oleh Salman Momika
untuk menjelaskan justifikasi bahawa permohonan kerakyatan beliau di Sweden itu adalah satu perkara yang sangat perlu dan juga sangat perlu dilaksanakan dan perlu diberikan oleh pihak Sweden. Jika tidak, nyawa beliau akan terancam. Beliau akan menerima hukuman yang ataupun kematian dan sebagainya. Jadi inilah kita lihat permainan-permainan yang cuba dibawa oleh golongan-golongan tertentu, dan Sweden di sini sebenarnya telah menjadi, kita panggil, satu tempat yang sering menimbulkan permasalahan. Contoh sebagaimana yang Sazwani sebut tadi, pada awal tahun yang lalu, Paludan, iaitu far right extremist politician yang berada di Sweden juga telah menggunakan excuse ini untuk meraih sokongan politik beliau. Jadi kita lihat perkara-perkara ini telah dimainkan oleh golongan-golongan tertentu untuk mendapatkan keistimewaan ataupun kelebihan bagi kepentingan peribadi mereka. Ya, Prof, pastinya perkara ini bukanlah yang pertama kali dan pastinya tidak mahu lagi berlaku. Jadi bagaimana agaknya peranan OIC dan juga mungkin kerajaan kita sendiri, kerajaan Malaysia sendiri dengan tegas boleh menyuarakan perkara ini supaya perkara ini tidak lagi berlaku dan juga dapat membendung pada masa-masa yang akan datang? Ya, itu sebenarnya itulah perkara yang sangat-sangat perlu dibincangkan ataupun diperhalusi. Sebenarnya kalau kita lihat, kita mempunyai beberapa platform. Kita ada OIC, kita ada ASEAN, kita ada juga secara individual negara-negara yang mempunyai hubungan kita panggil dagang ataupun hubungan diplomatik, hubungan ekonomi yang sangat akrab. Contohnya produk Sweden seperti IKEA, Volvo, coklat Daim, dan juga lifestyle pakaian H&M, itu adalah produk-produk Sweden yang popular di seluruh dunia. Dan produk-produk ini juga sebenarnya diterima masuk di negara kita, Malaysia. Dan di sini kita mempunyai sebenarnya satu kekuatan, sama ada untuk menyekat ataupun memberikan ancaman ataupun amaran bahawa kita boleh mengambil tindakan menyekat perdagangan ataupun ekonomi dan sebagainya jika keadaan ini berterusan. Dan saya melihat di sinilah letaknya kekuatan kita, dan juga kekuatan OIC itu sendiri dan juga ASEAN ataupun mana-mana platform. Kerana ini bukan pertama kali berlaku. Kita lihat bahawa Sweden membenarkan perkara ini dan dibenarkan daripada sudut undang-undang mereka. Tapi bayangkan kalau katalah negara Islam memohon untuk membakar Bible, dan pastinya kalau katalah permohonan itu berlaku di Malaysia, pastinya ianya ditolak. Kita tidak akan benarkan. Tapi bagi Sweden boleh membakar kitab masing-masing ataupun kitab agama orang lain dan sebagainya. Jadi nak kita bincangkan di sini bahawa kita mempunyai kekuatan, dan kalau setakat untuk mengecam, itu bagi saya adalah satu tindakan yang lemah dan sudah acap kali dilakukan. Ini kita lihat Morocco dan Jordan dengan cukup tegas telah memanggil semula diplomat mereka yang berada di negara Sweden untuk pulang. Manakala Saudi, Iraq, Iran telah mengenakan kecaman yang keras, termasuklah Malaysia. Tetapi kenapa tidak kita melakukan satu sekatan, contohnya mungkin memberhentikan produk-produk Sweden yang berada di negara ini ataupun apa-apa sahaja kepentingan mereka. Dan juga tidak salah untuk kita memanggil duta Sweden ke Malaysia untuk memberikan penjelasan, ataupun kita memanggil pulang duta Malaysia yang berada di Sweden sebagai bantahan yang cukup keras. Jadi kalaulah perkara ini dapat dilakukan secara total ataupun secara ramai, maka ia akan dapat memberikan tekanan yang jelas kepada Sweden. Tapi jika ianya dilakukan secara individual, tidak secara kolektif, ianya akan menunjukkan bahawa tidak memberikan tekanan, tidak memberikan kesan, dan ianya hanyalah merupakan retorik pada pandangan Sweden. Okey. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam yang merupakan Profesor Pengajian Pertahanan Keselamatan dan Strategi UPNM dalam mengulas berkenaan dengan kejadian yang berlaku di Sweden, insiden yang membakar Al-Quran yang sekaligus mengecam tindakan tersebut. Pastinya kita akan juga bersama dengan Prof Mizan dari semasa ke semasa bagi mengulas lanjut perkara ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.